Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di petang yang mulia ini, di hari merdeka, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita untuk mengambil sebahagian daripada waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk membincangkan isi kandungan ayat-ayat Allah dan membincangkan tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah siri yang ke-14 daripada kuliah mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quranul Karim. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam agar mereka beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan dalam Al-Quran Karim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Sempurna dalam ibadahnya, sempurna dalam akhlaknya, sempurna dari segi emosinya, sempurna perasaan ra'fah dan rahmahnya, sempurna dari segi kesan peninggalannya, sempurna dalam keseluruhan urusan berkaitan dengannya, sempurna berkaitan dengan hatinya. Allah lapangkan hati Nabi, Allah ampunkan dosa Nabi, Allah angkat nama Nabi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling patut diutamakan melebihi diri seseorang itu sendiri. Nabi juga adalah seorang yang paling mulia dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah Subhanahu wa taala melebihkan dan memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatasi nabi-nabi yang lain. Allah lebihkan mereka, dan Allah Subhanahu Allah melebihkan Allah angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala terangkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kedudukan yang paling mulia, maqam mahmud. Allah berikan kedudukan yang mulia tersebut di dunia dan di akhirat, dan segala bab yang telah kita bincangkan pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Apa yang kita bincangkan daripada pertemuan-pertemuan yang lepas, daripada 13 seri yang lalu, menunjukkan bahawa kita sebagai seorang Islam perlu mengenal kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui
martabat Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengetahuan kita itu perlu berakhir dengan tindakan kita beradab ketika bercakap tentang Rasulullah, beradab ketika bercakap tentang tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lima perkara yang dibincangkan di sini. Dan hari ini kita akan bincangkan 3 daripadanya. Iaitu adab pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita adab bagaimana memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adab yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang kita daripada melarang kita agar tidak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahului Allah dan Rasulnya dalam urusan-urusan yang akan disebutkan. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam agar merendahkan suara apabila berhadapan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. 3 etika ini akan kita bincangkan dengan detail insya-Allah pada pertemuan kita pada hari ini. Dan akan datang kita akan bincangkan adab yang keempat, iaitu etika menghadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, memasuki rumah dan berinteraksi dengan para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada adab pertama. Dilarang kepada orang beriman memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Haram. Walaupun bab ini bab adab, tapi sebagian ulama mengatakan bahawa hukumnya jatuh menjadi haram. Sebahagian mengatakan makruh kerana tidak beradab. Ramai ulama menyatakan haram bagi seorang Muslim, seorang mukmin memanggil dan menyeru nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Artinya panggil dengan panggilan ya Muhammad. Wahai Muhammad. Cara panggilan ini merupakan panggilan yang menunjukkan bahawa seseorang itu tidak memuliakan, tidak beradab dengan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang sangat malang yang kita dapati dalam nasyid-nasyid, termasuk dalam nasyid-nasyid Arab dan sebagainya, ada sebahagian daripada isi kandungannya mengandungi perkataan ya Muhammad. Ada nasyid, finak ya Muhammad, finak ya Rasulullah, asyan tashuf ummatak. Mana kau wahai Muhammad, mana kau ya Rasulullah. Ini nasyid-nasyid dikarang dan dibuat oleh orang yang terlepas pandang tentang masalah adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tujuannya baik, namun perbuatannya itu adalah perbuatan yang telah menyalahi adab ketika berinteraksi dan memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya adalah larangan yang mutlak, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ianya hukumnya terus kekal sampai ke hari akhirat. Tidak dibenarkan mana-mana umat Islam yang telah memeluk agama Islam dan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, sebagai seorang yang perlu diagungkan untuk menyeru dan memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, iaitu dengan nama ya Muhammad. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala melarangnya dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 63. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Maksudnya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasulullah antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Apakah makna jangan panggil Nabi seperti panggilan sesama kamu? Ibnu Katsir rahimahullah
berkata, dengan beliau membawakan riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibn Abbas? Beliau berkata, kanu yaqulun. Dahulu manusia pada zaman dahulu berkata, memanggil Nabi ya Muhammad, ya Abul Qasim, wahai Muhammad, wahai Abul Qasim. Itu nama pertama, panggil nama Nabi ya Muhammad. Yang kedua, memanggil Nabi dengan nama kunyah, Abul Qasim. Jadi cara menghormati seseorang, kita panggil seseorang dengan dua cara sesama kita. Sama ada kita panggil nama dia, contoh kita nama dia, contohlah saya, orang panggil Syafiq. Nama saya Syafiq, panggil Syafiq. Artinya dia panggil lah. Mana erti kawan-kawan panggil, kenalan, ataupun siapa saja panggil dengan nama. Kemudian ada cara panggilan kedua yang lebih menandakan lebih panggilan yang lebih hormat, iaitu memanggil dengan nama kunyah. Kunyah artinya menyebutkan nama dengan panggilan bab, didahului dengan lafaz abu atau umu di depannya. Contoh saya, kawan-kawan panggil Abu Mubarak. Kita panggil kepada fulan dan fulan, Abu fulan dan fulan, Abu Abdullah, Abu Muhammad dan sebagainya. Kita panggil dengan menisbahkan kepada anaknya, anak yang disukai olehnya. Terutamanya anak-anak, kebiasaannya dikembalikan pada anak yang sulung atau anak lelaki pertama. Jadi panggilan begini, ya Muhammad, ya Abul Qasim, adalah panggilan hormat dalam bangsa Arab ketika itu. Dan mereka sebelum mereka masuk Islam, mereka panggil Nabi dengan nama ya Muhammad, ya Abul Qasim. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan seorang rasul, Allah melarang perkara demikian. Sebab itu kata Ibn Abbas, fanahahumullahu azza wa jalla an dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang manusia daripada melakukan perkara demikian. I'zaman li nabiyhi, kerana mengagungkan nabinya salawatullahi wasallamu alaihi. Qala faqalu, Ibn Abbas berkata, maka sahabat-sahabat Nabi memanggil Nabi dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini panggilan yang sepatutnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pergi di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah, di berhampiran Masjid Nabawi, kita lalu di depan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Haram kita panggil assalamu alayka ya Muhammad. Ini adalah panggilan yang tidak beradab sekiranya kita menyuruh nama Nabi dengan nama ya Muhammad ataupun dengan menggunakan kunyah, cara hormat tapi bukan kepada Rasulullah. Hormat, cara hormat begini dipanggil kepada orang lain, tapi kepada Rasulullah kita perlu panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, bukan ya Muhammad ataupun ya Abul Qasim ataupun dengan gelaran-gelaran yang lain. Apa kata Qatadah? Kenapa Allah tidak membenarkan umat ini memanggil Nabi Muhammad dengan namanya? Kata Qatadah rahimahullah, amarallahu ayyuhaba nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan. Manusia merasa hebat, manusia merasa digeruni, wa ayyubajjal, dan perlu diagungkan, wa ayyu'azzam, dan perlu dibesarkan, wa ayyusawwad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertuankan atau dijadikan sebagai tuan. Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita tahu tentang adab ketika menyeru dan memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang setelah ditegur tentang perkara ini, dan pengalaman saya sendiri pernah
dalam perkara ini, menegur orang yang panggil ya Muhammad, mereka dengan bangga mengatakan bahawa ini bukanlah satu kesalahan. Kalau ianya satu kesalahan, kenapa kita ketika azan kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Mereka persoalkan. Mereka kata azan kita sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bertasyahud, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita berselawat, kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Jadi atas alasan selawat, atas alasan tasyahud, atas alasan azan, mereka menyeru Nabi dengan nama ya Muhammad dan tidak membetulkan kesalahan mereka. Kenapa? Puncanya daripada kejahilan. Mereka jahil tentang makna tasyahud. Berbeza erti munadah, memanggil, menyeru, yang Allah larang dalam ayat ini. Allah kata la taj'alu du'a ar-rasul, yang dipanggil sebagai doa, menyeru, memanggil. Beza erti menyeru. Menyeru kita panggil Nabi direct. Kita khitabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita bercakap dengannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita tujukan kata kepada Rasulullah. Berbeza dalam bab kita mengangkat kalimah syahadah. Dalam bab syahadah kita menyebut, itu pun kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Kita sebutkan gelaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mentahqiqkan nama bahawa orang yang kita iktiraf sebagai Rasulullah, yang kita naik saksi, bersaksi dengannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga bab azan. Tapi dalam bab menyeru, jangan seru Nabi dengan nama tersebut. Nasyid yang terkenal di kalangan masyarakat kita sendiri, ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Kenapa kita perlu memanggil ya habibi ya Muhammad, ya muayyad ya mumajjad? Kenapa perlu menyeru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya? Sedangkan larangan ini sabit dalam Al-Quran. Larangan ini sabit dalam kata-kata sahabat. Dan inilah dia yang diamalkan oleh mereka pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Mereka sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia adab yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdepan dan bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tidak temukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah masuk Islam, memahami Islam, bukan sahabat yang Arabi, orang-orang yang baru masuk Islam, atau orang kafir yang orang sahabat yang sejarah ketiga sebelum masuk Islam. Bukan mereka, tapi yang masuk adalah setelah mereka masuk Islam, mengenali Islam, kita akan temukan mereka panggil Nabi ya Rasulullah, ya Nabi Allah, atau ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul. Banyak dalam hadis-hadis, dalam sirah-sirah Nabi, dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ditemukan seorang pun dari mereka panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya Muhammad. Dan perkara ini kita dapat lihat dalam bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quranul Karim dengan gelaran yang terhormat, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Malah kata lihat, betul Allah perintahkan kita supaya beradab dengan Nabi dan jangan tiru gaya umat-umat terdahulu. Umat terdahulu tiada larangan kepada mereka untuk memanggil nama Nabi mereka dengan nama. Umat Nabi Musa berkata kepada Musa, wa idh qultum ya Musa. Ingatlah tatkala kalian memanggil, berkata kepada Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami takkan beriman dengan kamu wahai Musa sehingga kami melihat Allah secara nyata. Fa akhadhatkumus sa'iqah wa antum tanzurun. Kemudian Allah Subhanahu, kemudian kalian semua jatuh pengsan dalam keadaan kalian kalian melihat, sedangkan kamu menyaksikan perkara tersebut. Jadi umat dahulu, umat Musa
panggil Nabi Musa dengan ya Musa, dan mereka yang dimasukkan kuntum situ adalah Bani Israel, kerana ayat berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada Bani Israel. Allah ingatkan kepada mereka, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kemudian ada is. Itu semuanya berkaitan dengan ayat yang menceritakan tentang nikmat Bani Israel. Bani Israel pernah hidup dengan Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Musa, namun mereka tidak dilarang untuk panggil Nabi Musa dengan ya Musa. Hatta ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Nabi Isa alaihissalam, di kalangan pengikut Nabi Isa yang setia, yang Allah namakan mereka sebagai yang mereka dikenali dengan al-hawariyun. Allah kata iz qala al-hawariyun, tatkala golongan hawariyun berkata, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuka ay yunazzala alaina ma'idatan minas sama', ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Ya Isa, wahai Isa bin Maryam, ya Isa bin Maryam, hal yastati'u rabbuk ay yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Mampu atau tidak Tuhan kamu turunkan kepada kami hidangan daripada langit. Jadi kaum Musa panggil kepada Musa ya Musa. Kaum Hawariyun panggil kepada Isa dengan Nabi Isa dengan ya Isa. Sebab itulah memanggil Nabi dengan namanya bukanlah suatu perkara yang terlarang pada umat terdahulu. Namun untuk Rasulullah ada larangan yang khusus. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada larangan yang khusus. Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim tidak panggil Nabi dengan gelaran ya Muhammad. Sedangkan Allah panggil nama-nama Nabi yang lain dengan nama-nama mereka. Allah panggil Adam, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Allah panggil Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik. Allah panggil Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Allah panggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hadha. Allah panggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah panggil Nabi Yahya, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Allah panggil Nabi Musa, ya Musa, innahu anallah. Allah panggil Nabi Daud, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Namun tatkala Allah panggil Rasulullah, Allah panggil ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Allah panggil dengan gelaran-gelaran yang paling mulia, gelaran kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul, antara nabi-nabi dan rasul-rasul ada Nabi Muhammad bersama, Allah gelarkan mereka semua dengan gelaran mereka, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Allah bagi wahai rasul-rasul. Kenapa? Sebab ada Nabi Muhammad di sana bersama dengan rasul-rasul. Ya ayyuhar rusul. Ya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, kalau kita lihat kepada nidaat Quranul Karim kepada nabi-nabi, Allah seru Nabi, dengan nama Nabi dipanggil dengan ya ada 25 kali. Allah panggil Nabi-Nabi 25 kali. 4 kali Nabi Adam, 3 kali Allah panggil Nabi Isa, 11 kali Allah panggil Nabi Musa, 2 kali Allah panggil Nabi Nuh dengan namanya, 2 kali Allah panggil Ibrahim dengan namanya, sekali Allah panggil Nabi Zakaria, sekali Allah panggil Nabi Yahya, sekali Allah panggil Nabi Daud, yang mana jumlahnya 25 kali Nabi panggil Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Semua sekali Allah panggil dengan nama-nama mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi kita banyak tempat dalam Al-Quran Karim semuanya dengan ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Inilah dia adab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada umat Islam untuk kita beradab dengannya. Kalau Allah Rabbul Alamin memanggil nabinya dengan gelaran-gelaran yang mulia, bagaimana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau nak sebutkan nama Nabi Muhammad dengan nama umat Muhammad, itu bukan bagi panggil Nabi. Artinya menyebut nama Nabi berserta dengan sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu dalam Quran Al-Karim nama Muhammad disebutkan sebanyak 4 kali. Tatkala sebut nama Muhammad adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad, Allah akan sebutkan nama kemudian diikuti dengan gelaran-gelaran Nabi SAW, gelaran dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Allah sebutkan nama Nabi secara nakirah sekalipun, Allah sebutkan dengan cara sebutan yang paling beradab, menunjukkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah puji, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minin, raufur rahim. Jadi dari sini maka kita perlu belajar satu adab. Selepas ni kita nak bercakap, kita nak buat pantun, kita nak buat syair, kita nak bersajak, kita nak pergi di ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa sekalipun yang kita nak buat bila melibatkan menyeru nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita seru dengan nama ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, bukan dengan ya Muhammad, ya Abul Qasim, atau dengan nama-nama yang lain, kerana panggilan itu tidak layak dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adab pertama. Adab kedua. Tadi adab dalam memanggil. Adab kedua, dilarang mendahului Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat yang pertama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangan kalian mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna jangan mendahului Rasulullah? Ibnu Abbas bagikan tafsiran. Beliau kata, la taqulu khilafal kitab was sunnah. Jangan kamu mengucapkan perkara-perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa erti, wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwa pada Allah? Artinya dalam perkara-perkara agama, jangan memandai-mandai memutuskan satu hukum berkaitan dengan halal ataupun haram sebelum kalian merujuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memandai-mandai kalian mengatakan bahawa perkara ini perkara ibadah, perintah Allah, sedangkan kalian tidak merujuk kepada firman Allah dan tidak merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memandai-mandai beramal dengan amalan-amalan yang diberikan dan diajarkan oleh siapa sekalipun selain ianya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ianya berkaitan dengan ibadah yang khusus, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan zikir. Ini antara adab sebelum pergi kepada masalah yang lebih besar. Kerana Allah ingatkan, kalau kita tak jaga adab, dia akan bawa kepada dosa. Sebab Allah kata, wattaqullah, dan bertakwalah, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kerana kadang-kadang dosa-dosa yang kita lakukan kemudian berpunca daripada tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbicara bab agama, jangan kita bercakap tentang suatu perkara agama kecuali kita telah merujuk kepada Allah dan Rasulnya.
dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita dah rujuk, kita dah kaji, dengan kita meyakini kebenarannya, sampaikan. Setelah sampaikan, ada teguran bahawa kita tersilap, semoga Allah mengampunkan dosa kita dan hendaklah kita kembali kepada kebenaran. Bukan dengan cara kita mendabik dada dan urusan semua soalan ditanyakan pada kita, kita jawab. Sama ada yang tanya, kita kadang-kadang bila orang kita sebut tentang perkara ini, ada orang yang kata, yang tu ustaz-ustaz. Ya, ustaz-ustaz, dan itulah perkara yang sangat perlu ditekankan kepada asatizah. Namun kadang-kadang persoalan berkaitan dengan agama juga ditujukan kepada orang awam. Anak-anak tanya kepada mak ayah, jangan pandai-pandai cerita menisbahkan sesuatu kepada Allah, jangan pandai-pandai menisbahkan diri kepada Rasulullah kecuali sudah rujuk Al-Quran dan Sunnah. Dan ada orang kata, Ustaz, kami orang awam, macam mana kami nak rujuk Quran Sunnah? Rujuk Quran Sunnah. Sampai bila orang awam tak nak rujuk Al-Quran dan Sunnah? Sampai bila orang awam tak nak belajar Al-Quran dan Sunnah? Belajar Al-Quran dan Sunnah, tahu Quran Sunnah, ajarkan kepada anak-anak. Jadikan diri kita sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan jadikan alasan kita sebagai orang awam, saya tak mampu begini-begitu, akhirnya kita bebas bercakap tentang agama. Biar apa yang kita cakapkan, apa kita sampaikan, merupakan perkara-perkara yang kita dengar daripada Allah, yang kita dengar dan terima daripada Rasulullah SAW, sudah dipastikan kesahihannya. Ini erti la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Kata Mujahid. Ibn Abbas, sahabat. Mujahid ikan tabi'in, anak murid Ibn Abbas. Maknanya apa? La taftatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in hatta yaqdiyahu Allah ala lisanih. Janganlah kamu mengeluarkan, janganlah kamu memandai-mandai memutuskan suatu perkara ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu sehinggalah Allah memutuskan melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sama. Jangan memandai-mandai. Jangan pandai-pandai keluarkan fatwa. Jangan pandai-pandai mengajarkan orang dengan satu amalan kecuali kita pastikan ianya datang dari Rasulullah SAW. Jangan pandai-pandai katakan satu perkara haram kecuali datang dari Rasulullah SAW. Jadikan ini sebagai perkara utama dalam diri kita. Adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasulullah SAW. Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullah berkata, maknanya ialah bidzalika fil qital. Beliau berkata maksudnya adalah dalam peperangan. Ini sebagai salah satu situasi yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak. Wa kana fi umurihim la yasluhu ay yuqda illa bi amrihi ma kana min syara'i'. Kata Imam Ad-Dhahhak, maksudnya adalah dalam peperangan dan segala urusan mereka yang tidak layak diputuskan kecuali dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama perkara itu termasuk syariat agama mereka. Artinya dalam urusan agama yang perlu kita rujuk Rasulullah. Jangan pula kita pergi selain urusan agama nak masak telur, pergi rujuk sunnah. Itu tak betul. Tak betul. Kita nak pakai baju, nak cari baju, nak cari baju, nak pilih sayur, nak cari hadis Nabi. Itu tak betul. Yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan min syara'i dinihim, berkaitan urusan-urusan syariat. Ada orang bab makanan, bab minuman, bab apa, bab perkara-perkara di dunia, mereka ambil berat tentang urusan sunnah. Nak cari Nabi buat macam mana. Tapi urusan agama mereka tak kisah. Berapa banyak perkara khurafat masih kekal dalam masyarakat. Berapa banyak perkara-perkara yang diada-adakan masih wujud dalam masyarakat. Dan mereka tidak merasa gerun ketika melakukan perkara demikian. Dan mereka merasa selesa. Dan malah mereka merasa tidak senang apabila ada orang menegur tentang perkara-perkara ini. Kerana mereka tidak memahami erti la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Mereka tak faham erti jangan memandai-mandai.
Jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam bab agama. Kata Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, la tu'ajjilu biqada'i amrin fi hurubikum aw dinikum qabla an yaqdi Allahu lakum fihi wa rasuluh. Jangan kamu tergesa-gesa memutuskan sesuatu perkara dalam peperangan kamu atau agama kamu sebelum Allah dan Rasulnya memutuskan untukmu. Ingat, jangan pandai-pandai putuskan satu keputusan dalam urusan kemaslahatan umum berkaitan dengan peperangan-peperangan dan juga berkaitan dengan agama sebelum Allah dan Rasulnya memutuskan untuk kamu. Fattaqadu bi khilafi amrillahi wa amri rasulih. Maka akibatnya keputusan kamu berbeza dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang yang mengajarkan suatu perkara tidak merujuk kepada sunnah, akhirnya mereka mengajarkan kepada manusia sesuatu yang tak diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka seorang yang munsif, seorang yang jujur, mereka akan kembali dan ingatkan semula. Dan itu bukan kerja yang susah, bukan kerja yang mudah untuk tarik balik suatu perkara yang telah tersebar dalam masyarakat. Apatah lagi ada di kalangan mereka yang tidak jujur dengan menjadikan apa yang mereka lakukan itu setaraf dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata Ibn Jarir, mahkiyun al-Arab, telah diceritakan dari orang Arab. Artinya orang Arab bercakap satu kata-kata yang masyhur di kalangan orang Arab, fulanun yuqaddimu baina yaday imamih, bermakna yu'ajjilu bil amri wan nahyi dunah. Dalam perbualan orang Arab, dalam perkataan orang Arab, bila dikatakan bahawa fulan mendahului pemimpin mereka, maknanya ialah mereka tergesa-gesa. Mereka mendahulukan, mereka mendahului pemimpin mereka dalam suatu urusan, dalam bab mengeluarkan perintah dan dalam bab larangan sebelum pimpinan mereka mengatakannya. Ini makna baina yaday. Baina yaday, la tuqaddimu baina yadayillah. Jangan kamu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya menurut tafsiran Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Dan apa kata Imam Qurtubi rahimahullah? La tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih, artinya la tuqaddimu qawlan wala fi'lan baina yadayillahi wa qawli rasulihi wa fi'lihi fima sabiluhu an ta'khuduhu anhu min amri ad-din wad dunya. Janganlah ucapan dan perbuatan kamu semua mendahului ucapan dan perbuatan Allah dan Rasulnya, yang mana seharusnya kamu mengambilnya darinya sama ada urusan agama dan dunia. Urusan agama berkaitan dengan akidah dan ibadah dan juga akhlak. Urusan dunia berkaitan dengan urusan halal dan haram. Bila disebutkan urusan dunia dan dikaitkan dengan dalil, artinya mengetahui hukum halal haram dalam urusan tersebut. Nabi tidak datang untuk mengajarkan kita cara berniaga, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita hukum halal dan haram dalam perniagaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita, tidak datang untuk mengajarkan kita cara berpakaian. Nabi ajarkan kepada kita halal dan haram dalam berpakaian. Nabi tak ajar kita pilih suka tentang pakaian, nak pakaikan sarung atau nak pakai seluar dan sebagainya. Tidak, Nabi tidak mengajarkan tentang urusan-urusan itu. Tapi Nabi ajarkan hukum hakam. Berkaitan dengan urusan dunia, kita perlu rujuk halal dan haram. Berkaitan dengan urusan agama yang secara khusus, bab akidah, bab ibadah, bab akhlak-akhlak yang usul, begitu juga dalam bab mengetahui apakah akhlak yang diwarisi dalam suatu masyarakat bersesuaian atau tidak, perlu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang ucapannya atau perbuatannya mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mendahului ucapan dan perbuatan tersebut
ke atas Allah. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan sesuatu urusan dari Allah Azza wa Jal. Kalau tak nak ikut Nabi, kalau mendahului Nabi, artinya kita lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Nabi tidak akan menyampaikan sesuatu kecuali datang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Katsir? Arti la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih. Kata Ibnu Katsir, la tusri'u fil asya'i baina yaday. Janganlah kamu tergesa-gesa melakukan segala sesuatu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai qablahu bal kunu tab'an lahu fi jami'il umur. Fi jami'il umur. Tapi jadilah kamu semua sebagai pengikutnya dalam segala perkara. Ini antara nukilan ulama-ulama tafsir dalam memberikan makna jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam perkara-perkara agama. Dan kita temukan juga ulama mufassirin yang lain seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahawa la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih, maknanya la taqulu hatta yaqul. Jangan kalian bercakap tentang agama kecuali Nabi bercakap tentangnya. Wala ta'muru hatta ya'mur. Dan jangan kalian menyuruh orang melakukan satu perkara kecuali Nabi yang suruh. Wala taftau hatta yufti. Dan jangan kamu berfatwa, keluarkan fatwa sehingga Nabi yang berikan fatwa tersebut. Wala taqta'u amran hatta yakuna huwa alladhi yahkumu fihi wa yumdih. Dan jangan kamu putuskan satu perkara kecuali dialah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memutuskan perkara demikian. Suatu kata beliau, wal qaulul jami' fi makna al-ayah, makna kata yang paling ringkas untuk faham makna ayat ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, la ta'ajjalu atau la ta'jalu bi qaulin wala fi'lin qabla an yaqula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au yaf'al. Jangan bersegera, jangan mendahului dengan sebarang perkataan atau perbuatan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakannya atau melakukannya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah dan kitab I'lamul Muwaqqi'in, dalam kitab Adwa'ul Bayan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, beliau berkata al-makna, maknanya ialah la tataqaddamu amama Allah wa rasulih fataqulu fi syai'in bighairi ilmin wala iznin min Allah. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dengan kalian bercakap suatu urusan yang kalian tidak ada ilmu padanya dan kalian tidak diizinkan oleh Allah melakukan perkara demikian. Dan kata beliau, wa hadhil ayatul karimah fihi at-tasrih bin nahy 'an at-taqdim baina yaday Allah wa rasulih wa yadkhul fi dhalika dukhulun awwaliyan tashri' ma lam ya'zam bihi Allah. Ini ayat ni jelas menunjukkan bahawa jangan mendahului Allah dan Rasulnya secara mutlak, dan yang paling awal sekali jangan kalian pandai-pandai melakukan satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala tidak ajarkannya. Wa tahrima ma lam yuharrimhu, dan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Wa tahlila ma lam yuhallilhu, dan menghalalkan perkara yang tidak dihalalkan. La harama illa ma harramahu Allah. Tidak ada satu perkara yang haram kecuali Allah yang haramkan. Wala halala illa ma ahallahu Allah, dan tidak ada satu perkara yang halal kecuali Allah yang halalkan. Wala dina illa ma syara'ahu Allah, dan tidak dinamakan sebagai agama kecuali sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Qarrafi sebagai penutup, ada faktor masa saya pendekkan. Al-Qarrafi berkata, haka Syafi'i wal Ghazali al-ijma' fi anna al-mukallafa la yajuz lahu an yuqaddima ala fi'lin hatta ya'lama hukm Allah fi. Imam Syafi'i
dan Imam Ghazali menukilkan ijma' bahawa seorang Muslim, seorang yang mukallaf, tidak dibenarkan bagi mereka mendahului hukum Allah dalam melakukan satu perkara, mendahului dengan suatu perbuatan sehingga dia mengetahui hukum Allah dalam perkara tersebut. Barang siapa yang berjual, ni kata Imam Qarafi, faman ba'a wajaba alaihi yata'allama ma ayyanahu Allah wa syar'uhu fil bai'. Siapa yang nak berniaga, dia perlu belajar dahulu apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan terangkan tentang hukum-hukum perniagaan. Jangan berniaga ikut dan suka hati, selepas ada masalah baru nak rujuk tentang hukum hakam. Tahu hukum hakam dulu, baru masuk pada perniagaan. Waman ajara wajaba alaihi ay yata'allama ma syara'a Allah fil ijarah. Dan barang siapa yang ingin menyewakan suatu perkara yang suatu harta yang dimiliki, ingin berterlibat dengan urusan sewa beli, sewa dan urusan sewa menyewa, hendaklah dia mengetahui hukum syariat dalam bab sewa. Waman shalla wajaba alaihi ay yata'allama hukm Allah taala fi tilka shalah. Barang siapa yang nak sembahyang, nak solat, hendaklah dia ketahui hukum hakam Allah tentang solat. Wa kadzalika at-taharah, bagi juga tentang bab taharah, bab wudu, bab mandi dan sebagainya. Wa jami'al aqwali wal a'mal, dan semua bab kata-kata dan perbuatan yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang kedua, berkaitan dengan adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim, iaitu tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, yang kita simpulkan bahawa dalam semua urusan, dan urusan akidah dan ibadah perlu kepada dalil, urusan-urusan keduniaan perlu kita mengetahui hukum hakam halal haram dalam perkara tersebut, agar apa yang kita lakukan tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Ketiga, dilarang meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, dan jangan kamu menyaringkan suara semasa bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu menyaringkan suara semasa bercakap sesama kamu. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Larangan yang demikian supaya amal-amal kamu tidak hapus pahalanya sedangkan kamu tidak menyadarinya. Kalimah antahbata a'malukum artinya agar pahala kamu tidak terhapus, ada satu ancaman terhadap orang-orang yang mengangkat suara di samping atau di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggikan suara melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman ini dalam bab menyebutkan suatu perkara, suatu larangan sebelum akibatnya terjadi. Dan ayat ini adalah ayat berkaitan dengan adab, dan ada adab yang penting. Jangan angkat suara lebih daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggikan suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar nanti jangan sampai kalau kamu tidak pedulikan dengan adab-adab ini, iaitu merendahkan suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak melakukan perkara demikian, takut suatu hari nanti kamu akan lebih banyak melanggar bab adab sehingga kamu tinggalkan, hilang perasaan hormat dengan Rasulullah, sehingga pada suatu ketika kamu akan jatuh jadi kafir. Suatu antahbata a'malukum bukan bererti angkat suara depan Nabi kemudian jadi kafir. Tapi perbuatan itu bermula dengan adab, kemudian akan pergi kepada meninggalkan syariat atau hilang hormat dengan Nabi sedikit demi sedikit. Akhirnya boleh jadi kamu jadi kafir kerana bermula dengan perkara kecil.
Sebab tu dalam bab adab-adab yang dikatakan adab dalam perkara kecil, perlu kita perhatikan agar kesalahan-kesalahan yang agak kecil dibandingkan dengan bukanlah dosa sama dengan dosa kufur, tapi kesalahan perlu kamu perhatikan kerana dia akan menghantarkan kepada kekufuran. Apa kata Ibnu Katsir? Ini sangat penting. Tuan-tuan, ayat diturun kepada siapa? Kata Ibnu Katsir, "Hadza adabun thanin addaballahu bihil mu'minin alla yarfa'u aswatahum baina yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa sautihi wa qad ruwiya annaha nazalat fi syaikhaini Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma." Ini adalah adab kedua yang dengannya Allah Ta'ala membimbing hamba-hambanya yang beriman agar mereka tidak menyaringkan suara di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi suara baginda. Telah diriwayatkan bahawa ayat tersebut, itu ayat yang kita bacakan tadi, turun berkenaan dengan dua orang, iaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Dua manusia terbaik melakukan satu kesilapan dan kesalahan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mereka bertelingkah. Abu Bakar dan Umar, tidak ada manusia yang lebih baik daripada mereka berdua di atas muka bumi ini. Selepas Rasulullah SAW, selepas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, Abu Bakar dan Umar melakukan satu kesilapan yang Allah ingatkan, kalau kalian terus menerus dan kalian dengan sengaja melakukan perkara demikian, akan menyebabkan amal kalian terhapus nanti. Siapa mereka? Mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Apa kisah menyebabkan mereka bertelingkah? Kata Ibnu Abi Mulaikah, kata mereka, kata beliau, kadal khayyirani ayyahlaka. Hampir sahaja dua orang yang terbaik, itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, mendapat kecelakaan. Kada khairani ayyuhlika Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Hampir-hampir dua orang manusia terbaik ini binasa, iaitu Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Rafa'a aswatahuma inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima alaihi raqbu Bani Tamim. Mereka mengangkat suara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka bergaduh ataupun bertelagah sesama mereka. Tatkala datang rombongan daripada Bani Tamim. Apa kes rombongan Bani Tamim? Diterangkan oleh Abdullah bin Zubair. Diterangkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Annahu qadima raqbun min Bani Tamim." Telah datang rombongan dari Bani Tamim. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata, "Amiril Qa'qa' bin Ma'bad." Jadikanlah Qa'qa' bin Ma'bad sebagai ketua mereka, atau lantiklah Qa'qa' bin Ma'bad sebagai pemimpin mereka, ya Rasulullah. Ini carangan Abu Bakar. Kata Umar, "Bal amiril Aqra' bin Habis." Kata Umar, lantiklah Al-Aqra' bin Habis sebagai pemimpin mereka. Tuan-tuan, bab politik, bab lantikan, bab ini bab yang sangat sensitif. Sehingga kan Abu Bakar dan Umar pernah bertelagah ketika mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dilantik fulan dan fulan. Kata Abu Bakar, lantik Al-Qa'qa' bin Ma'bad menjadi ketua atau menjadi amir Nabi di kalangan Bani Tamim. Kata Umar, lantik Al-Aqra' bin Habis. Bila dua orang keluar cadangan berbeza, Abu Bakar berkata kepada Umar, "Ma aratta illa khilafi." Umar, kamu ni memang suka menyelisih aku. Kamu sengaja nak selisih aku. Faqala Umar kata, "Ma aradtu khilafak." Aku tak nak menselisih kamu. Aku ada cadangan yang tersendiri, bukan sengaja nak lawan dan selisih kamu. Dua orang bercakap dengan suara yang tinggi. Kata Abdullah bin Zubair, "Fatama raya." Mereka dua berdebat. Mereka dua berhujah satu sama lain. Itu hatta irtafa'at aswatuhuma. Sehingga suara mereka berdua lebih tinggi daripada
suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanazarat fi dzalik, maka turunlah ayat untuk menerangkan tentang hukum dalam masalah tersebut. Maka kata Abu Bakar, iaitu meriwayatkan daripada Sayyidina Umar, daripada Abu Bakar radhiyallahu, kata Abu Hurairah meriwayatkan tentang Abu Bakar, beliau berkata, ketika turunnya ayat jangan kamu tinggikan suara, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan meninggikan suara kecuali seperti orang yang berbisik-bisik. Dan inilah dia kisah Abu Bakar. Abu Bakar selepas peristiwa ini tidak pernah bercakap dengan Nabi SAW kecuali seperti dua orang yang sedang berbisik. Kecuali seperti dua orang yang sedang berbisik. Dan inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan ada riwayat yang lain bahawa Umar juga melakukan perkara yang sama, iaitu ketika bercakap dengan Nabi SAW, mereka bercakap dengan suara yang rendah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menegur mereka tentang kesilapan yang telah mereka lakukan di hadapan Nabi SAW. Ulama bersepakat bahawa mengangkat suara atau meninggikan suara tanpa sengaja di depan Nabi SAW tidaklah menjadikan seseorang itu kufur. Namun ia merupakan adab dan urusan yang perlu dijaga, dipelihara tatkala bersama dengan Rasulullah SAW. Apa dalil mereka? Sebab Allah sebut ke akhir ayat, wa antum la tash'urun, itu kalian tidak menyadarinya. Apa maknanya? Kalau mereka lakukan angkat suara dengan sengaja di depan Nabi SAW, saja je angkat suara depan Nabi, dengan sengaja, iaitu bila mereka angkat dengan sengaja, artinya mereka tidak hormat, dipanggil sebagai istighfaf, memandang ringan, aul istihanah, atau merasa tidak penting, merasa hina, memandang hina. Maka kalau berlaku ketika mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Rasulullah, sehingga dalam keadaan sedar, mereka sudah pasti kalau dengan sedar dan sengaja, itu merupakan suatu penghinaan, merupakan suatu perkara memandang ringan terhadap Rasulullah SAW, maka tidak syak lagi kalau dibuat dengan sengaja, dia jadi kufur. Antahbata a'malukum. Tapi kalau dibuat tanpa sengaja, semoga Allah mengampunkan, ianya tetap dikira tidak beradab kerana tidak berhati-hati ketika berada di sisi Rasulullah SAW. Untuk orang yang mengangkat suara di sisi Nabi SAW, ini adalah orang yang tidak beradab dengan Nabi SAW. Dan perkara inilah perkara yang diambil berat oleh sahabat. Abu Bakar dan Umar tadi, lepas dengar saja, mereka bersegera. Kata Abu Bakar, sesungguhnya aku tak angkat suara di depan Nabi kecuali, aku tak bercakap dengan Nabi kecuali dengan seperti seorang yang sedang berbisik. Begitu juga Umar Al-Khattab. Ibnu Zubair berkata, "Fama kana Umar yasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimuhu." Dan Umar selepas dengar ayat ni, ketika bercakap dengan Nabi SAW, dia bercakap perlahan sangat sampai Nabi sudah ulang balik. Sampai Nabi minta Umar ulang balik, sebab Umar tidak pernah meninggikan suara di hadapan Nabi SAW selepas peristiwa ini. Dan ada seorang sahabat bernama Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang kurniakan suara yang garau, kasar dan tinggi secara semula jadi. Ketika ayat ini turun, kata dalam riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW pada satu ketika tidak melihat Thabit bin Qais di majlis Nabi SAW. Maka seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ana a'lam laka ilmuh." Fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi. Ringkas ceritanya. So Nabi tanya tentang Qais bin Thabit. Seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, aku tahu tempat dia. Aku pergi ke rumahnya. Ketika aku pergi, aku melihat dia sedang termenung atau dia sedang
kepalanya sedang tertunduk. Faqala lahu, maka sahabat ni berkata kepada Qais bin Sabit, ma sya'nuk, apa yang terjadi? Faqala syarrun, dia kata satu perkara buruk. Apa perkara buruk yang berlaku? Kata yang apa yang maksudkan oleh Qais bin Sabit, dia kata kana yarfa'u aswatahu fawqa sawtin nabi faqad habita amalahu wa huwa min ahli an-nar. Kata Qais bin Sabit telah mengangkat suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah terhapuslah amalan Qais bin Sabit dan dia adalah ahli neraka seperti mana ayat Quran. Maka lelaki tadi ketika mendengar Qais bin Sabit berkata demikian, beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kata-kata Qais. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Qais, Nabi kata balik semula. Nabi kata balik semula kepada Qais dan beritahu kepada dia. Nabi berkata izhab ilaihi faqul lahu, balik semula katakan kepada dia, innaka lasta min ahli an-nar walakinnaka min ahli jannah. Kamu bukan ahli neraka, akan tetapi kamu adalah sebahagian daripada ahli syurga. Kamu adalah sebahagian daripada ahli syurga. Dan inilah yang kita lihat. Apa kata Ibn Arabi? Ibn Arabi kata, hurmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyitan ka hurmatihi hayyan. Menghormati Nabi, kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpelihara ketika Nabi hidup dan selepas Nabi mati. Selepas Nabi wafat. Jadi kita cerita sekarang semua kisah tentang sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu sekarang lepas Nabi wafat, adakah boleh kita mengangkat suara di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Ibn Arabi, kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika matinya adalah seperti kehormatan ketika hidupnya. Wa kalamuhul ma'thur ba'da mautihi fi ar-raf'ah misla kalamil masmu' fi lafzihi. Dan hadis-hadis Nabi yang dibacakan ketika hadis-hadis Nabi yang dibacakan selepas kematiannya sama seperti perkataan-perkataan Nabi ketika diungkapkan. Fa idza quri'a kalamuhu wajaba 'ala kulli hadirin alla yarfa'a sautah. Bila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib ke atas hadirin agar tidak mengangkat suara, wala yuradu anhu, dan tidak meninggalkannya, tidak berpaling daripadanya, kama kana yulzimuhu dzalika fi majlisihi 'inda talaffuzihi bihi, sebagaimana diwajibkan perkara demikian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkannya ketika dalam masa hidupnya. Kata Ibn Katsir dalam tafsirnya, qala ulama berkata yukrahu raf'us sauti 'inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Makruh mengangkat suara di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kana yukrahu fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana makruh perkara demikian dilakukan ketika hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi daima sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mulia ketika hidupnya dan mulia ketika di kuburannya selama-lamanya sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sinilah didapati bahawa pada satu hari ada dua orang pemuda daripada Taif datang ke Masjid Nabawi dan mereka mengangkat suara, memanggil seorang memanggil yang lain dengan suara yang tinggi. Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah. Kemudian Sayyidina Umar ketika melihat ada orang mengangkat suara di sisi kubur Nabi, kata Umar, atadriyani aina antuma? Kamu tahu tak kalian ni berada di mana? Thumma qala min aina antuma? Kemudian Umar bertanya, kamu daripada mana? Kalian berdua di mana? Qala min ahli Taif. Kami daripada negeri Taif. Faqala, kata Sayyidina Umar, law kuntuma min ahli Madinah la auja'tukuma darba. Kalau kalian berdua ahli Madinah, orang tempatan, pasti aku akan sebat kamu dengan pukulan. Aku akan pukul kamu dengan beberapa sebatan. Aku akan sebat kalian kerana kalian mengangkat suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga adab yang kita bincangkan pada pagi ini, pada hari ini, pada petang ini.
Iaitu 3 adab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim ketika kita berinteraksi dengan Nabi SAW, dan kita pada pertemuan akan datang, iaitu pada pertemuan yang ke-15, kita akan bacakan lagi adab-adab yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada orang beriman untuk beradab dengannya ketika bersama dengan Rasulullah SAW, sama ada ketika baginda SAW masih hidup ataupun ketika Rasulullah SAW telah wafat meninggalkan dunia ini. Sampai sini insya-Allah kita buka kepada soalan dan pandangan insya-Allah. Silakan tuan-tuan, kalau ada soalan boleh langsung. Yang bersama dengan kita dalam Zoom boleh langsung tanya, dan yang bersama di Facebook ataupun di YouTube, anda boleh tuliskan soalan atau pandangan di bahagian komen. Dipersilakan insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz berkenaan dengan akidah kedua ibu bapa Nabi SAW, pandangan Salafi macam mana Ustaz? Akidah maksudnya? Akidah adakah mereka ni dikonsider sebagai fatrah? Dikonsider sebagai fatrah. Masa ya. Berkaitan satu perkara pertama, kita tahu bahawa ayah Nabi daripada keturunan yang paling mulia. Ini perkara yang perlu kita yakin bahawa Nabi SAW daripada manusia yang mulia, dari keturunan yang terbaik. Dan perkara ini disebut oleh Nabi SAW dalam banyak perkara. Namun dalam bab berkaitan dengan kedudukan bapa Nabi SAW, adakah daripada ahli fatrah ataupun dikira daripada mana seorang yang dianggap kafir. Perkara ini berlaku khilaf antara ulama, dan berlaku khilaf di kalangan ulama yang perlu kita berhati-hati ketika membicarakannya. Sama ada kita ingin mengatakan bahawa serahkan kepada Allah dan Rasulnya kerana kita tidak menemukan dalil berkaitan dengannya, dan kita baca hadis dalam Al-Quran kata wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab siapa-siapa kecuali setelah kami utuskan seorang rasul. Ini mana dengan dalil al-fatrah, ataupun kedudukan masyarakat Arab pada ketika itu tidak dianggap sebagai fatrah kerana mereka masih ketika zaman mereka masih ada orang-orang yang mengetahui agama nabi-nabi sebelumnya, mengetahui agama tauhid sebagaimana mereka. Itu perkara yang berlaku khilaf. Cuma wallahu alam dalam masalah ini saya lebih cenderung kepada hadis riwayat hadis Nabi SAW secara jelas. Nabi sebut inna abi wa abaka finnar. Ketika ditanya oleh seorang lelaki, bila seorang lelaki dalam hadis riwayat Muslim, seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, bapaku di mana? Qala finnar. Nabi kata, bapa kamu api neraka. Sebab dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian lelaki ini bersedih, dia berpaling. Nabi panggil semula. Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayah kamu kedua-duanya api neraka. Dan perkara ini, mana kalau lihat kepada dalil ini, Nabi SAW dengan jelas menunjukkan, memberitahu kepada kita bahawa kedudukan bapanya dalam neraka, wallahu alam. Dan saya bab ini bab dalil yang jelas daripada Nabi SAW. Sudah pasti ayat Quran itu disyarahkan oleh perkataan Nabi SAW. Dan ini pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ditemukan dalam perkara, walaupun sebahagian daripada ulama Ahlussunnah yang beristiqnas dengan keadaan fatrah dengan mengambil cara tawakuf, namun kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengisbatkan dan mengatakan bahawa hadis ini inna abi wa abaka finnar, yang dimaksudkan adalah bapa Nabi SAW, bukan bapa saudaranya Abu Lahab seperti mana yang disebutkan sebagai orang lain. Sebab disebutkan jelas. Nampak lebih jelas lagi
pada suatu ketika tentang ibu Nabi SAW. Ibu Nabi pernah minta izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata istazantu rabbi an astaghfira li ummi. Aku minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Rabbku, supaya aku boleh minta ampun, meminta pengampunan kepada ibuku. Falam ya'zan li, tapi Allah tak izinkan aku. Ini hadis juga riwayat Muslim. Hadis riwayat Abu Hurairah. Aku minta izin dengan Allah agar Allah mengampunkan ibuku. Falam ya'zan li, Allah tak ampunkan. Fasta'zantuhu an azura qabraha. Aku pun minta izin dengan Allah supaya aku dibenarkan untuk menziarah kuburnya. Fa'azinali, maka Allah mengizinkan aku. Dan dengan bila dalam hadis ini juga menunjukkan bahawa tatkala Nabi SAW minta supaya beristighfar atau minta ampun kepada ibunya, tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawa orang yang tidak dibenarkan istighfar kepadanya adalah orang-orang yang kafir. Wallahu alam. Dua hadis ni antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahawa golongan jahiliyah pada zaman sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka berada di tempat yang sampai syariat Nabi Ibrahim kepada mereka, dan mereka bukan ahli fatrah seperti orang-orang yang langsung tidak pernah dengar tentang mana-mana hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kata Imam Nawawi dalam mensyarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis bapa Nabi tadi, kata Imam Nawawi anna man mata 'ala al-kufri fa huwa fil nari wa la tanfa'u qarabatul muqarrabin. Tak manakala atau kata lebih kurang maknanya barang siapa yang mati atas kufur, kata Imam Nawawi, dia dalam api neraka dan tidak ada manfaat kerana hubungan keakrabannya dengan sesiapa sekalipun. Dan disebutkan juga, dia kata anna man mata fil fatrah ala ma kanat alaihi al-arab min ibadat al-awthan fa huwa min ahli an-nar. Dan kata Imam Nawawi, hadis menunjukkan bahawa siapa-siapa yang meninggal di kalangan orang-orang yang jahiliyah ketika zaman di fatrah di Makkah Mukarramah, mereka adalah ahli nar kerana di sana sebenarnya mereka kenal Allah, mereka juga mengenal erti tauhid, mereka kenal hukum Allah, mereka di sana ada Kaabah, mereka tahu nama anak mereka Abdullah, ada Baitullah sebagainya, tapi mereka melakukan syirik atas alasan-alasan demikian. Mereka tahu mereka ada syariat yang mereka adakan berkaitan dengan sembelihan-sembelihan. Pada masa sama di kalangan mereka ada orang-orang yang mentauhidkan Allah, artinya ajaran tauhid itu sampai pada mereka, namun mereka tidak pedulikan atau tidak memberikan perhatian kepadanya. Wallahu alam. Walau bagaimanapun, saya dalam bab ini saya bercakap kerana taklid. Sekiranya ada pandang-pandangan yang lain, perlu lihat, perlu kaji, lihat tentang hujah-hujah masing-masing. Namun setelah saya lihat ini, saya lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan bahawa mereka bukan daripada ahli fatrah. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, barakallahu fikum. Tapi seeloknya kita bertawakul lah Ustaz ya. Dalam bab mana kalau tak jumpa dalil, tawakuf. Ya, tawakul lah. Okey. Tak jumpa dalil sendiri. Ya. Terima kasih Ustaz ya. Gandin. Ya. Selamat jumpa. Ya, insya-Allah kita akan jumpa satu hari Ustaz bila PKP dah habis. Insya-Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, insya-Allah, barakallahu fikum. Okey, ada soalan daripada Puan Zaidah. Apa pandangan Ustaz terhadap golongan yang selalu mengatakan jika Nabi Muhammad SAW ada, mesti baginda pun akan buat perkara yang sama seperti solat berjarak, ambil vaksin? Adakah ini dikira mendahului Allah dan Rasulnya? Perlu dilihat dengan cara percakapan yang diutarakan. Kalau disebutkan itu berkaitan dengan tujuan ataupun dengan menyatakan bahawa berhati-hati dan menjaga kemaslahatan umat, itu merupakan suatu tindakan yang pasti diambil oleh Rasulullah SAW dengan erti kata menyebutkan bahawa, menerangkan dengan jelas, bukan menyebutkan tentang suatu perkataan ambil vaksin ataupun dengan berjarak dengan secara jelas. Kita kata
sekiranya ada kemaslahatan yang melibatkan nyawa dan diketahui bahawa dengan melakukan perkara demikian akan menyebabkan berlakunya penyebaran penyakit, maka Rasulullah pasti akan mengambil langkah berjaga-jaga. Itu lebih jelas. Tapi kalau masalah yang berlaku sekarang bukan pada perkataan tu, masalah sekarang adakah yang berlaku di kalangan adakah vaksin dan jarak solat itu perkara yang betul-betul menjadi penyebab penyebaran penyakit atau tidak. Bagi saya, ya. Ianya perkara yang menyebabkan boleh berlakunya penyebaran penyakit, tapi bagi setengah orang mereka rasa tak selesa kerana mereka merasakan bahawa itu bukanlah penyelesaian dan bukanlah penyebab utama dan sebagainya. Pandangan itu wujud. Cuma lebih baik dalam bercakap ni, dalam beradab, jangan dikeluarkan perkataan demikian. Itu saya setuju. Tidak, lebih baik jangan keluarkan demikian, walaupun isi kandungannya kalau dipaham dengan betul mungkin ada ruang untuk benar, namun lebih baik untuk lebih berhati-hati ketika menisbahkan sesuatu kepada Rasulullah. Kita sebutkan bahawa syariat Islam mengajarkan supaya kita menjaga la darara wa la dirar. Atas kaedah tersebut sebutkan Nabi SAW berjaga-jaga. Hadis Nabi berkaitan dengan ta'un, hadis Nabi SAW berkaitan ada pandangan sahabat berkaitan pandangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebutkan semua sekali. Atas dasar demikian kita kiaskan. Jadi kaitkan dengan kita kiaskan kepada penyakit corona yang menimpa kita sekarang. Jadi menggunakan kaedah itu lebih jelas. Bukan kita terus mengatakan bahawa kalau Nabi hidup juga sekali, takut berlakunya salah faham. Walaupun saya faham orang yang bercakap demikian bukanlah bermaksud untuk mendahului Allah Rasulnya, tapi perkataan itu perkataan yang perlu lebih kita berhati-hati dengannya. Wallahu alam. InsyaAllah kita sampai sini saja. Dah masuk waktu asar. Oh, ada soalan FB. Minta maaf saya baca soalan FB. Soalan di FB, jam saya ni azan awal sikit. Kita masa insyaAllah. Soalan FB, Ustaz, macam mana pula dengan selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, selawat kita bercakap dengan Allah. Kita takyinkan bahawa orang yang minta selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bukan menyeru dan memanggil Nabi Muhammad. Yang dilarang adalah menyeru ataupun memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Wallahu alam. Itu yang saya sebut tadi. Tasyahud, bab azan, bab selawat, menyebut nama Nabi Muhammad bukan memanggil Nabi Muhammad, namun mentakyinkan, iaitu menetapkan bahawa orang yang kita bersaksi bahawa sebagai Rasulullah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertasyahud, berselawat, orang yang kita minta Allah Subhanahu selawat ke atasnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam bab begini memang perlu kepada ta'yin. Bab selawat, bab syahadah, dia perlu kepada ta'yin, menyebutkan personal orang yang ingin kita minta Allah kepadanya, iaitu Nabi Muhammad. Yang penting Allahumma shalli ala, yang penting bila sebut asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sebutkan Rasulullah. Dan yang kedua, lafaz Allahumma shalli ala Muhammad adalah lafaz yang Nabi sendiri ajarkan, dan perkataan salli itu artinya memuji-muji. Sudah pun terkandung di dalamnya pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang diajarkan. Wallahu alam. Okey, insya-Allah kita sampai sini saja. Silakan pada Puan Hasma, Puan Rosnah yang perlu keluar. Kita pun insya-Allah tamat sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat dan ada kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima segala kebaikan tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kesalahan-kesalahan yang ada sekiranya ia wujud dan memang wujud. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah dan petunjuk sekiranya perkara apa yang disampaikan mengandungi kesalahan. Kita sampai sini saja. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama Puan Aisyah.